rasanya bila kita bersama. Kuih dan muih beraneka macam. Tapi semua dah kena bedal lah kat meja kita. Manakah kuih-kuih semua tu? Assalamualaikum, selamat pagi. Macam biasalah hari ini kita borak kopi tiam. Tapi hari ini saya dah lama tak berjumpa Dayah. Ya, betul. Jadi apakah kejutan yang awak nampak kepada saya? Saya terkejut Dayah. Kenapa? Banyaklah kejutan-kejutannya je. Tapi dia nak cakap, dia sama, Dayah dah besar dah. Ya, saya faham. Saya faham. Tapi tak apa, itu maksudnya petanda yang baik. betul, Kita membesar betul. dengan bahagia ya. Macam saya kata dah nampak dah bahasanya sebab kita tengah on air ciri-ciri keibuan dah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan Happy pun saya nampak ada perubahan juga. Ya Nampak wajah-wajah boleh menjadi seorang suami. Gitu. Kosong. Satu kosong laki dia sekarang kan? Saya tak boleh cakap tersenyum je. Saya dengan Happy lama tak jumpa. Kami ni macam Tom and Jerry lah. Macam tu lebih kurang. Tapi apa-apa pun kami nak beritahu. Terima kasih banyak-banyak yang sudi tonton kami. Betul. Di Borak Kopi Tiam. Sebenarnya bila pagi-pagi ni, memang kita punya mood kena happy-happy, kena ceria. Tak boleh pagi-pagi masam, malas. Tak boleh. Tak boleh. Lagi kita nak sampai hujung minggu ni, banyak open house. Oh, banyak open house Banyak open house. Open house di rumah sendiri. Open house di rumah sendiri. Tak, sebab apa? Minggu lepas saya dah bagi idea. Sebab ada orang yang macam bajet dia terlebih untuk raya. Jadi kalau nak buat open house, senang je. Nanti saya bagi alamat. Buat masak-masak kat rumah, hantar je kat rumah orang makanan tu. Jadi tak payah jemput orang datang rumah, hantar terus ke rumah orang tu makanan yang kita masak tu. Good idea. Jadi saya nanti jugalah orang yang bagi idea tu tak sampai-sampai makanan kat rumah saya ni. Saya bagi idea tu supaya orang hantar ke rumah saya. Berat sebelah. Kita bukan dua orang je ni. Kita ada macam seseorang yang agak familiar yang macam buat kopi kat sana tu. Dia tengah bancuh tengah bancuh kopi. Oh, baik pagi dah siap kopi tu untuk kita orang ke untuk siapa tu? Boleh. Dayah okey ke kopi? Sikit boleh lah orang kata buat rasa. Nampak berseni betul lah cara dia buat kopi tu Tapi kita akan cerita dengan dia kejap lagi lah. Kejap lagi lah Okey, dan kita nak ambil kesempatan ni juga Kenapa untuk saya bukan apalah kalau nak mengimbau balik Saya rasa saya membesar dengan lagu ni. TV3 rangkaian anda. Sambung. Tak apalah, Hamdi. Saya bagi bahagian nyanyi semua kat awak. Saya rasa awak semenjak dia suka nyanyi pula. Tak, saya hari ni saya terlebih ceria dia. Ya ke? Alhamdulillah. Sebab saya tengok Dayah dah macam ibu-ibu. Okey, ceritanya kami nak ucapkan selamat ulang tahun kepada TV3. 36 tahun. 36 tahun. Dan secara jujurnya untuk saya sendiri, saya memang menonton TV3 daripada saya kecil. Dan saya selalu macam, ya Allah, best je tengok TV3 rancangan dia memang menarik. Lepas tu dengan pengacara-pengacara yang hebat daripada dulu sampai sekarang. Banyaklah ceritanya Dayah kalau kita tengok. Kalau perjalanan zaman membesar, saya kalau hujung minggu pagi-pagi, saya tengok TV3, saya tengok cerita kartun. Lepas tu kalau ada juga program-program entertainment dia macam Sinaran Pasport Kegemilangan. Banyak lah sebenarnya. Tapi kita ada sikit montaj kita nak mainkan sempena 36 tahun TV3. Jom. Yes. Alright, kita nak ucapkan tahniah kepada TV3 dan juga terima kasih kepada anda yang meraihkan bersama-sama dan tentunya banyak yang berkongsi apakah rancangan favourite mereka. Macam saya sendiri, saya bermula di TV3 dengan rancangan Projek 3R. Baru tahu ini. Ya ke? Itu saiz gambar, bukan Bukan. Bukanlah 3R tu rancangan lah. Okey. Alright. Okey. Kita nak kongsilah macam biasalah. Yang pertamanya hari ini kita nak kongsi cuaca macam mana dulu. Supaya boleh kita rancang perjalanan. Dan macam kita tahu jugalah semalam pun memang cuaca tak berapa nak baik. Jadi kita tengok dululah macam mana hari ini. Okey. Macam semalam saya tengok memang hujan waktu petang macam tu. Macam hari ini memang dijangka di Bukit Peti untuk KL. Lebih kurang sama juga dengan Shah Alam. Lepas tu kita ke mana dia, Fdi? Di Ipoh pun sama juga di Bukit Peti. Saya tengok kalau kita tengok cuaca minggu lepas dengan minggu ni. Minggu lepas dia pagi ke tengah hari panas, petang hujan. Minggu ni dia terbalik. Pagi ke tengah hari hujan, petang tu baru dia reda sikit kan. Dia tak panas tapi dia redup. Macam ada juga kalau kita tengok Dayah, kawasan-kawasan yang kita tengok dalam social media orang post, kawasan tu naik air Dayah kat jalan raya dia. Dengan cerita dekat Shah Alam lah ni. Shah Alam. Shah Alam ada juga berlaku air naik lagi macam banjir lah kat situ juga kan. Kuala Terengganu cerah. Ini kalau kat Pantai Timur tapi tak juga. Kuantan pun macam kita tengok di Bukit Peti juga. Ini kampung Hefdi. Ya. Di Bukit Peti ni. Awak dah berapa lama tak di kampung ni? Saya masih menunggu ni. Dapat je pelepasan memang saya akan terus merentas negeri ni. Sabar Okey, untuk Seremban saya pun sama ni. Di kampung saya lah. Saya lama juga tak balik ni. Di Bukit Peti juga. Kuching pun sama juga ramalannya hari ini Ribut Peti dan seterusnya kita ke Kota Kinabalu pun sama jugalah Ribut Peti. Ya, kalau bercakap tentang cuaca ni ini sebenarnya ramalan sahaja. Betul. Sebenarnya tiap-tiap hari pun kita tengok pattern yang berbeza. Tapi betul apa yang dicakap Candi Kuala Lumpur memang sekarang ni macam redup, siang
siang, tiba-tiba je hujan. Lepas tu panas. Tak tentulah. Betul. Tapi apa pun itulah orang cakap sediakan payung sebelum hujan lah. Berhati-hatilah kalau perlu keluar ke apa ke. Bawa lah baju hujan ke payung ke apa. Okey. Lagi untuk bawa motor tu lah. Kita ni hari Jumaat sebenarnya, hari penghulu segala hari. Nampak Nampaklah. Ada ciri-ciri tu, kan? Tapi dia macam hipster sikit lah. Ini hipster sikit, moden sikit. Okey, bukan apa, kita nak berkongsi satu pengisian yang saya rasa ini cukup bermakna lah. Daripada bagi hari ni kan, hari Jumaat ni. Jadi ini dikongsikan di social media Profesor Muhaya. Ya, saya sebenarnya tengok jap kongsian tu sebab kadang-kadang bila orang share video-video begini, kita akan rasa lagi tersedar macam tu. Ini video yang kami kongsikan. Kita tengok sikit. إذ أكرمنا بنعمة الوقوف بين يديه أحبنا لأنه يكرمنا بالسجود له فإذا عرفت أن الله يحبك ألا تبادله يا أخي حبا بحب ألا تبادله حبا بحب لابد أن يتفجر حب الله بين جوانحك فإذا هيمنت محبة الله عز وجل على قلبك طردت هذه المحبة ظلمات الأغيار لم يبق في قلبك متسع لشيء آخر. Itu dia sedikit perkongsian kita. Ya, jadi maka dengan segala cinta yang Allah bagi kat kita, kalau tengok mesejnya macam kita tak boleh kebalas cinta yang Allah bagi. Kalau nak ikut blessing, apa sahaja kita dapat dalam hidup kita sekarang, boleh bernafas, boleh berdiri, boleh melihat, boleh mendengar. Apa sahaja pemberian Allah, kita kena bersyukur. Walaupun seminit video tu tak lama pun, tapi cukup menyentuh hati. Tapi nak tengok lagi, bolehlah pergi Instagram Promohaya. Tengok semula dekat situ. Okey. Kita nak kongsi juga kita punya mita drama untuk minggu ini. Ini cerita, yalah kita musim raya lagi. Kita ada cerita wish list raya ni. Hari Sabtu 6 Jun 9 malam. Okey. Jadi ini sedutan dia sikit. Raya ni mama nak menantu. Tapi alamak, macam ada yang tak kena je. Kau pernah dengar tak? Aku keluar dengan girlfriend ke? Aku pergi dating ke? Tertunai ke segala. Saya ingat dia orang tak nak minta apa-apa dah. Dia orang buat permintaan nak cucu pula. Wishlist Raya, Sabtu ini 9 malam. Salam Syawal, setulus ikhlas daripada TV3. Okey, cakap pasal wishlist ni apa? Wishlist Hafni Raya? Wishlist saya raya ni, saya satu benda lah. Saya sedih sikit lah raya tahun ni. Kenapa? Sebab daripada hari raya pertama je, memang ramai. Alhamdulillah, saya syukur orang hantarkan saya makanan. Tapi saya makanan yang dihantar tu, saya tak dapat lagi ketupat yang daun tu tau. Saya asyik dapat ketupat plastik je, Daya. Ketupat plastik yang rebus terus siap. Alah, ya ke? Tak apa. Sekejap lagi kita call. Ada siapa bagilah ketupat betul kat dia ni? Dia tak nak ketupat plastik. Orang cakap nak cari daun susah sekarang ni. Tak payah, boleh diusahakan untuk anda, ya? InsyaAllah. Okey, tak apalah. Okay, kiranya kita dah cerita pasal drama tadi. Anda boleh saksikan esok lah kiranya Sabtu betul, kan? Sabtu esok. Pukul 9 malam cerita Rama. Okey. Kita nak kongsi dilema kita macam biasa minggu ni, berita-berita yang mungkin kita terlepas pandang. Yang berlaku sepanjang minggu ni lah. Ni tadi kita cakap pasal makanan raya, saya cakap pasal ketupat kan. Dan satu berita yang saya rasa buat ramai macam lemak, lebih berhati-hati mungkin selepas itu tentang kes kematian mangsa keracunan puding buih. Disiasat KKM katanya. Kalau bercerita tentang ini, memang saya nampak ramai juga orang share. Dan katanya ada satu kematian seorang mangsa. Dan kata Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Cik, menjelaskan kes ini sebaliknya disiasat oleh Kementerian Kesihatan. Dimaklumkan bahawa kes kematian mangsa itu berusia 25 tahun daripada Marang. Dan beliau berkata demikian bila ditanyakanlah, katanya siasatan terhadap kes seorang ni katanya meninggal pada pukul jam 10.40 pagi. Yang katanya 10 hari bertarung nyawa di dalam hospital tu ya. Ya. Jadi pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus katanya bila dihubungi, berkata pengusaha puding buih tersebut terbabit diberi tempoh hingga 14 hari untuk bersihkan dapur termasuk dengan perkakas yang dipergunakan. Katanya kita akan melakukan pemeriksaan semula ke atas dapur pengusaha puding buih itu. Saya tak tahulah, saya tak pernah lagi rasa puding buih ni macam mana lah kan. Dan dia kata, kalau berpuas hati dengan tahap kebersihan dan kaedah penyediaan makanan, pengusaha terbabit boleh meneruskan semula operasi selewat-lewatnya pada Isnin depan. Jadi sekarang ni kita dalam pertengahan menyiasat lagi lah, tak tahu. Dalam penyiasatan, kita seperti biasa, jangan buat assumption. Dan kita ucapkan juga salam takziah kepada keluarga arwah. Okey. Seterusnya kita nak kongsi satu kes ini, update lah. Hari-hari selalunya kita ada update pasal COVID-19. Jadi kes baru semalam ni, melonjak kepada 277 kes membabitkan warga asing
Dan 4 penularan rakyat tempatan. Ini diberitahu oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita lah, Dr. Nur Hisham. Jumlah pulih meningkat sebanyak 28 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sebanyak 6,559 ataupun 79.5%. Itu satu angka yang agak baik lah untuk negara kita. Dan bagi jumlah kes baru, dia menjadikan jumlah kumulatif kes sebanyak 8247 dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,573 kes. Ini sebenarnya kita kena ambil perhatian. Walaupun kita dalam PKPB diberi kelonggaran untuk berada dekat luar, jangan lupa jarak sosial kena jaga, Daya. SOP semua kena ikut tau. Masih diteruskan ke katanya kita new norm kan, norma baru. Jadi kalau saya tengoklah macam pecahan kes baru jangkitan ni, nampaknya untuk jangkitan tempatan, maksudnya untuk warga negara memang kurang. Maksudnya memang sikit kan, tapi itu bukan bermaksud kita dah menang. Kita kena teruskan lagi supaya insya-Allah saya doa sangat-sangat supaya COVID ni boleh berlalu pergi, supaya adik-adik pun boleh mula bersekolah. Betul, kan? boleh kembali semua buat aktiviti seperti biasa. Yang peniaga-peniaga pun dapat berniaga seperti biasa. Tapi kalau nak update yang betul setiap hari tentang COVID-19 ni, follow je Instagram KKM, betul. ada Twitter dia semua, ataupun dekat Telegram ada jugalah perkongsian daripada MKN, Majlis Keselamatan Negara. Sebab itu adalah info yang sahih. Betul, betul. Everyday pun boleh tengok, tak ada masalah. Itu bercerita tentang COVID-19 dan seterusnya pula tentang cerita Tun Muhammad Ali Rustam memecah tradisi kepemimpinan tertinggi negeri apabila menjadi anak Melaka pertama yang dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri selepas negara capai kemerdekaan 63 tahun lalu. Ya, betul. Jadi kalau Tun Muhammad Ali Rustam ni anak kelahiran Bukit Katil katanya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Melaka ke-7 bagi menggantikan Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob yang tamat perkhidmatannya. Dan kalau kita tengok juga katanya Muhammad Ali berumur 71 tahun dijadual mengangkat sumpah jawatan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Melaka Datuk Wira Ahmad Nasfi Yassin di Kompleks Seri Negeri Air Keroh jam 10 pagi. Dan katanya pemilihan bekas Ketua Menteri Melaka ni khabar gembira lah untuk rakyat Melaka. Yang katanya mengimpikan Yang di-Pertua Negeri tu memang dalam kalangan anak jati kelas negeri ini. Ini bapa saya rasa memang happy. Bapa saya orang Melaka. Orang kampung Kanang Balak tu. Masjid Tanah ke. Tahulah. Sebab betul lah bila anak negeri sendiri kan menjadi Yang di-Pertua mesti dah macam betul lah, ada semangat sikit lah kalau orang kita macam tu. mesti ada semangat tu. Yep. Okey. Alright. Tahniah yang kita nak ucapkan kepada Tun Muhammad Ali. Jadi seterusnya kita nak kongsikan lagi sekali ni pasal COVID-19 juga ni. Apa tu? PKPB kita 111 kenderaan diarahkan patah balik semalam. Sebanyak 111 kenderaan ni yang dikesan cuba nak rentas negeri tanpa kebenaran pihak polis, diarahkan patah balik. Dan negeri yang paling ramai cuba melakukan perbuatan tu adalah di Kedah, membabitkan 63 kes, Selangor 25 kes, Melaka 14 kes. Jadi kata Datuk Seri Ismail Sabri, polis pun tahan juga 31 individu yang ingkar peraturan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dengan 26 direman, manakala 5 lagi dijamin polis dan seramai 93 individu diberikan kompaun atas pelbagai kesalahan ingkar PKPB, tapi tak ada kompaun membabitkan kesalahan ziarah Aidilfitri. Ya. Tak ada. Okey. Maksudnya rasanya semua pun dah pulang lah kan. Ini kiranya kes lain pula lah. Betul. Okey, itu cerita tentang berkaitan dengan COVID-19 dan lain. Okey, dan seterusnya pula. Tapi katanya rentas negeri di Semenanjung tak perlu kuarantin 14 hari. Yelah. Ini siapa yang diberi pelepasan lah untuk merentas negeri atas tujuan-tujuan yang dibenarkan. Kalau dah merentas negeri tu tak perlu kuarantinkan diri selama 14 hari. Tak perlu, sebab setakat ni macam kalau 14 hari adalah daripada luar negara kan yang sebelum ni. Tapi sekarang ni jangan risau. Yang mana rentas negeri Semenanjung, lagi-lagi alasan bekerja dan sebagainya yang valid lah ya reasonnya. Okey, tak perlu kuarantin diri 14 hari. Okey. Okey, jadi itu bercerita tentang rentas negeri dan sebagainya. Dan nak cerita tentang pelajar-pelajar di sekolah, guru-guru, adakah anda bersedia? Itu tentang SOP baharu pelajar sekolah. Mungkin ramai nak tahu apa yang berlaku. Katanya ada pemeriksaan suhu badan di sekolah dan makan di dalam kelas pada waktu rehat. Antara kebiasaan baharu yang bakal diamalkan oleh pelajar lah. Maksudnya adik-adik rasa macam, nak jumpa geng-geng kat kantin. Itu tak berapa, bukan tak berapa, memang tak boleh lah selepas ni. Ya? Dan Menteri Pendidikan kita, Dr. Muhammad Razzi Muhammad Jidin berkata,
garis panduan itu meletakkan pemeriksaan suhu badan dilakukan oleh guru. Setibanya pelajar ada di pintu pagar sekolah. Dan kalau contohnya ada bergejala, tindakan selanjutnya akan diambil. Dan kita juga sedar kadang-kadang pelajar ni ada yang berjalan kaki, ada naik basikal, ada suhunya tinggi sedikit, 37.5 darjah Celsius. Jadi semua tu of course akan dikira kan? Betul. Kalau kita nampak visual ni pun nampak ni mungkin guru-guru dekat sekolah dah susun-susun meja tu semua kan. Dan juga macam student yang contohnya macam temperature dia tinggi katanya ataupun macam ada nampak gejala tu, ada bilik isolasi. Jadi jangan risau sebab katanya memang SOP ni strict. Kalau tengok macam ni katalah tengok gambar ni, wah, siap ukuran berapa jauh semua kan. Tapi kadang-kadang lah sebab apa ni kita nak minta tolong jugalah jangan sebaik ibu bapa juga kan. Sebab kalau kita nak handle anak-anak kecil ni kadang-kadang susah. Cikgu nak monitor 20 orang, 30 orang. Jadi selalu ingatkan anak-anak tu pun sama juga. Bila pergi sekolah kena ikut SOP. Jangan ikut hati, ikut SOP. Okey? Dan macam cakap pasal COVID ni lah kan. Betul. Hafni, saya rasa kita daripada mulanya PKP, fasa demi fasa, sampai sekarang PKPB dan sebagainya, saya rasa ramai orang yang terjejas, terkesan lagi-lagi mereka yang mungkin ada yang hilang pekerjaan. Mungkin ada juga yang berniaga hilang bisnes. Bisnes tak boleh seperti biasa. Dan kalau kita nak kongsi sikit macam ini, memang saya tengok masa jadi macam ya Allah, sampai boleh rosak macam tu Ada viral sebenarnya kan, gambar-gambar kat social media. Contohnya macam yang saya perasan, gambar panggung wayang berkulat, tempat duduk semua tak ada orang datang. Dan ini gambar yang dikongsikan ni barangan-barangan kulit tau Dayah. Dalam shopping mall tau ni. Dalam shopping mall. Sebab apa tau, bila kita dah shopping mall kan, macam bila suhu dia tak betul seperti yang biasa. So of course lagi barangan kulit dia memang akan affected lah. Akan berkulat lah. Berkulat. Memang tak boleh pakai. Kalau tengok ni, memang saya tengok ni macam lah. Agak ada orang pun terkejut bila masuk. Betul lah. Tali pinggangnya. Tapi itulah dia punya impact dia sebab kita tak tahu nak cakap macam mana, tapi itulah kita pun sama juga, kita bersimpati juga kepada semua yang terkesan kan akibat COVID-19. Yang ni Hafni. Ini yang saya cakap tadi. Panggung wayang di Puri Kulat ni. Ya Allah, teruk juga ya. Ini kalau kita cakap tentang industri berbeza-beza lah. Berbeza-beza tadi retail kan, ini entertainment. Entertainment dan juga of course saya tahu ada peniaga-peniaga yang jual barang-barangan segar, sayur lah, ikan dan sebagainya. Banyak juga yang terjejas kan. Jadi bila kita dah start ni, diorang start berniaga balik, kita sama-sama dah kita support lokal dah. Betul. Support peniaga kecil kita. Saya memang rasa macam musim ni juga ramai orang yang mula menceburi bisnes baru, semua dah berfikiran lebih kreatif. Betul tak? Mungkin ada yang kat rumah tu, kita tengok, ya Dayah, saya sekarang berniaga kek. Saya berniaga nasi lemak. Di mana bagus. Ni, apa ni, kalau ada tu post lah dekat Instagram. Post betul. kat Instagram. Lepas tu tag Borak Kopitiam. Kok nanti bolehlah kita kongsikan dalam show kita. Mana tahu kan Hafni pun boleh rasa sedap ke tak sedap tak? Itulah itu yang pertamanya yang tu tadi. Okey, tak apa. Sekarang ni saya dengan Hafni kita nak berehat sekejap. Betul lah ya. Selepas ni kita ada ramai tetamu yang akan berkongsi info yang menarik untuk hari ini. Tapi kita berehat sekejap lah. Kita relax, tarik nafas sekejap. Jangan ke mana-mana, okey? Borak Kopitiam. Berada di Afrika. Sungguh nyaman pagi ini. Tetapi kenapa saya kena pakai apron? Disebabkan awak hari ni saya nak bagi task special sikit lah. Sebab kita ada someone yang memang pagi nampak yang macam daripada tadi angkat macam ni. Buat macam-macam, buat kopi. Lama tu dia tak nak kopi. Hafni, salah satu ciri-ciri awak saya nampak yang mungkin boleh buat perempuan lagi suka kat awak. Saya penggemar kopi. So mungkin perempuan itu tu macam... ciri-ciri dia. Kan? Awak kena buat kopi untuk dia. Oh, saya kena buat kopi. Okey. Tak apa, sebelum kita cerita pasal kopi kita ni, kita nak cerita ni pasal ini perubahan Dayah. Apa? Ini perubahan Dayah. Bila ada kreativiti, lebih lagi mungkin musim PKP ni mungkin boleh diguna pakailah untuk orang semua kan. Sebab ada satu gambar yang viral ni dekat social media. Bila rumah peninggalan turun-temurun ni lah dekat kampung tu, rumah tu yang dibuat semula, jadi nampak betul lah macam hotel 5 bintang Dayah. Wow. Wow, okey, kiranya dia ubah suai kediaman lama. Maksudnya kat luar tu still nampak sama lah lebih kurang. Betul. Luar tu lebih kurang lah dia bersih-bersihkan sikit. Tapi bila masuk je dalam Dayah, dapat feel macam tempat lain tau Dayah. Ya ke? Tengok ini kreativiti dia Dayah bila dia boleh buat macam gini Dayah. Kita tengok pun kadang-kadang macam
Saya bila saya tengok, saya give up tau. Asal-asal awak give up? Kenapa rumah saya tak boleh jadi macam ini Saya tak nak jawab sebab benda tu mungkin akan melukakan hati awak. Tapi saya nak bagi tahu je. Ini semua confirm mesti ada minat, mestilah ada satu dedikasi yang tinggi. Betul. Dan of course dia kena kreatif. Betul. Ni dan juga kena rajin mencari ni Jat Dayah Oh, barang-barang tu. Betul. Tapi memang cantik lah Henry. Betul Dayah, nampak lawa. cantik. Yang paling penting saya nampak banyak kuih raya. Banyak kuih raya, musim raya. Tapi itulah kalau sebab rumah ni kat kampung, tak tahu dia duduk menetap kat situ ke sekarang atau kat bandar, tapi mungkin juga kalau nak buat homestay pun orang mesti berlumba-lumba nak pergi tu. Betul lah. Ui. So semua mesti kata cantiknya rumah tu, cantik. Kata orang tu rare. Betul. Okey, tapi sekarang ni kita nak belajar hari ni kita nak belajar buat kopi. Belajar buat kopi. Itu dia. Sebab saya pun baru menuntut je ni. Oh ya? Jadi Dayah bolehlah, saya rasa Dayah ambil bahagian Dayah kat sana. Okey, bye. Sebab saya supervisor kat luar je. Okey, Ubai. kita ada Ubai hari ni. Daripada tadi dia macam-macam pattern dia rebus tanak, rendam, Lain lapis. macam bunyi dia. Gebus tak nak rendam. Betul ke itu term-term yang digunakan kau, Bai? Dia kena tukar sikit. Dia bukan rebus semualah. Okey, yang betulnya macam mana Okey. Ingat ni ubi ke? So banyakkan sekarang ni kita ada 3 jenis brewing method. Okey. Okey. Apa tu? Brewing method. Okey. Apa tu? Brewing. Oh, brewing method. Okey. Brewing method. Laju sangat cakap. Okey, brewing method maksudnya kaedah brew lah. Betul. Kaedah brew. Okey. So ini kaedah yang ketiga yang saya brew. Tapi kan saya rasa Hifni habiskan boleh tak? Habiskan? Risaulah bila Hafni buat. Okey. Tak apa. Kita ada kain Okey, tisu bawah tu dah. tapi suntukkan. Kain Oh, baik. tu. Tekan. Kita nak tanya, pagi ni kita nak buat kopi apa ini kita sebenarnya? tengok. Ini kita tekan Tekan. Tekan Tekan je. Tekan dengan jiwa. Tekan dengan jiwa. Oh, dengan jiwa Bukan- kena bukan slow-slow feel. lah. Betul. Ada Slow. feel. Apa? Kalau slow-slow tak bergerak, Bai. Gerak. Keras sikit. Okey. Okey, Ubai, sambil dia tengah melakukan dengan penuh jiwa tu. Macam teknik kopi ni. apa kita nak perkenalkan pagi ni? Okey. Hari ni kita ada kopi daripada Kenya. Wow. Nampak tu banyak tu. Okey, Dai boleh ke minum kopi? Boleh sikit-sikit boleh lah. Sikit boleh. Saya rasa je Bai dah, Bai. Okey. Ya, perfect. Ui, dahsyat lah. Oh. Abang seksi lah bang kalau ni. Ya, Tahu itu buat kopi. orang cakap macam itu juga. Dan Orang tak cakap nak kalau cakap cerita. bukan, orang cakap kalau pandai buat kopi ni, dia nampak seksi tau. Ya ke? Betul kan? Betul. Sebab apa? Sebab pakai apron. Okey. Okey, Ini- kopi Kenya ni cerita sikit. Okey. Kopi Kenya ni apa yang kelebihan kopi Kenya ni? Boleh bau Boleh bau Boleh. Oi. Basically Pekat bau dia Okey. Ni kita bau kat sini pun boleh. Lagi okey, saya cerita pasal kopi Kenya. Okey, kopi Kenya. Okey, bila you bau, okey, yang best pasal Kenya ni dia ada malic acid. Okey. Okey, malic acid. So malic acid ni bila kita brew ni kita akan rasa buah-buahan. Oh. Anggur, plum, tu sedap. Dekat dalam kopi tu? Kopi tu. Cuba okey. Cuba kita smell, betul kita bau. Dah Bau dia dah. sedap lah, Ubai. sedap kan? Bau dia Bau tak ada buah-buahan, bau grape tu semua. Okey, you kena cari kemanisan dalam kepahitan tu. Itu macam lagu dalam ayat cinta tu, Hafni. Kemanisan dalam kepahitan. Ayat tu deep tau, ayat tu. Kemanisan dalam kepahitan. Hafni Saya banyak tak merasai jumpa tu. lagi. Oh, ya ke? Tak, saya belum jumpa. Alamak. Saya jumpa yang pahit je, manis belum lagi. Allah, kesian kawan aku. Tapi tak apa, rasa tu. Okey, kita slope. Kalau dah terminum. Boleh. Boleh, Oh, dia kena macam itu. Dia rasa tak dia punya masam dia tu. Kemasaman dia tu, itu kita panggil acidity. Oh. Okey. Saya rasa masam dia saya rasa. Yes. Okey, daripada situ kita akan identify kita punya acid daripada acidity tu. Rasa buah apa? Mungkin ada rasa lemon atau grapes, apple. Itu yang menyebabkan kopi tu unik. Okey. Tapi first time lah minum kopi ada rasa masam-masam macam ni Kopi memang Ini selalunya memang pahit. elok kopi ni. Elok. Memang rasa dia macam ini Okey, ini brewing daripada Chemex pula. Dia agak light sikit. Okey. Ini sama ke lain? Sama kopi yang sama, ratio Kopi yang yang sama. Okey. Cuma ni sebab Chemex ni dia punya filter dia tebal sikit. Tebal So- filter tebal. Selalu kita ingat filter ni untuk gambar je, tapi punya untuk kopi pun ada. Betul. So, ni dia sikit. Okey ke? Ada rasa kan dia punya acidity dia tu. Ini macam lagi Dia ada masam rasa lah, Ubai. masam, ada pahit dia. Tapi yang ni tadi bau macam bau madu Dia okey, dia itu actually you rasa tu actually plum. Dia rasa punya. Kenya ni yang you minum ni. Yang saya rasa dia punya plum. So bila bau Plum, sekejap tak jumpa plum tadi. Yang ni sekali. minum.
Itu rasa yang apa? orang kata yang mencari kemanisan dan kepahitan ni. Dia punya Kena rasa lagi ni. rasanya satu cup habis dia nak rasa ni. Okey, baik, tak apa. Sambil dia nak kesan rasa tu, nak tanya, apa keunikan dia, apa kelebihan keistimewaan lah kalau kopi Kenya ni? Okey, Kenya ni kebiasaannya sebab dia punya tempat panas, okey. Panas. Tempat negara dia tanam Negara tu lah panas. kopi ni. Dia sekitar Afrika ni. Okey. Dia yang best pasal Afrika ni, kopi dia sedap, kualiti, especially Arabica kopi banyak. Lepas tu Pasal dia dengar. perasan tak kalau masa yang ni kita tengok dia saiz dia AA. Kopi Kenya AA. Saya tahu AA tu bateri je. Saya tak tahu kopi ada AA. Ada juga macam itu Kopi ni kalau bila kita dah tuai, lepas tu kita akan asingkan dia mengikut dia punya saiz. Daripada 14, Saiz tu apa ni ya? Besar dia ni ke tak? Saiz besar bini. Oh, boleh pegang Boleh. Ini Takut pula nak pegang. Takutlah kopi mahal ni, kopi Kenya. Pegang juga. Okey, Kenya ni dia tak ikut saiz yang macam kan kita punya saiz dia 13, 14, 15 semua kan. So bila Kenya ni dia ada AA dia besar sikit, Okey. AB dia kecil sikit. Okey, ada beza rasa ke kalau saiz dia lain? Okey, yang beza rasa ialah mungkin beans tu sendiri. Mungkin kelembapan beans tu, density beans tu ataupun cara kita roast. Mungkin bean yang sama, saya roast darker sikit, bagi dia gelap sikit. Mungkin dia akan rasa lebih pada mungkin rasa coklat, koko. Okey. Dia ikut teknik tu jugalah juga. Betul. Tapi Itu Hamdi, pemanan. awak ingat awak belajar buat kopi je. Kita ada kelas bahasa juga, Bai. Betul. Okey. Nampak ni macam selalunya bukannya untuk anda order satu latte, satu flat white, satu cappuccino. Oh, kita nak belajar menyebut ni Bukanlah menyebut. Okey. Itu saya saja je lakonkan. Tapi ada bahasa yang sesuai untuk kategori kopi. Bukan sebab okey. Biasanya Ubai kat sini kot, Ubai betul, cikgu. betul. boleh. Okey, so saya nak buat kopi juga tu. Okey. Okey, sebab kebiasaannya kadang kita pergi kafe-kafe, kita kadang-kadang kita confuse. Tak apa, baik. Kat situ boleh, baik. Boleh, Boleh, baik. Kadang-kadang kita confuse. Saya okey. Nak order apa? Okey. Especially yang kita biasa dengar cappuccino. Betul, Kita order cappuccino. Betul. Tiba-tiba kita minum, kita rasa macam kenapa kita punya foam lebih? Susu sikit je. Okey. Actually sebab kadang-kadang kita tak tahu apa dia sebenarnya yang drinks kita tu. Cappuccino tu, Okey. Kalau macam latte, Okey. kita ada foam dia, slightly foam je. Okey. So, bila kita bawa cup tu, cup kita tak tertumpah sebab ada foam tu. Okey. Okey. Latte. Itu latte. Kalau kita buat flat white dia actually foam dia nipis ataupun tak ada foam juga. langsung. Okey. Oh, tak ada foam juga. So kadang-kadang kalau macam flat white ni kalau you bawa tak ada foam kan, so boleh tertumpah. Okey. Okey. Certain cafe ada foam yang nipis, certain cafe tak ada foam langsung. Okey. Okey. Adakah macam tadi cakap latte, flat white semua, beza dia daripada segi foam dia punya? Foam saja. Lah, ya ke? Yes. Saya dengar macam Rasa dia semua sama je ke? Yes. Rasa actually espresso shot dengan susu. Itu saja. Dia actually dia kopi susu. Tapi kenapa kita rasa macam lain So nama dia sebab foam. Okey. Kalau contohnya macam cappuccino. Mindset ni, mindset ni. Tapi ada betul juga sebab cappuccino ni dia separuh susu separuh foam. Foam. Okey. Okey. So bila separuh susu separuh foam, dia punya susu dengan kopi mix lagi strong, lagi Dia ikut tahap kepekatan dia. Baru Betul. faham. Sebelum tak okey. faham. Okey. Okay, kalau mocha, mocha kita ada chocolate sauce. Okey. Okey. Lepas tu kita buat espresso shot, susu. Certain cafe dia buat whipped cream. Kebiasaannya ikut mocha walaupun panas dengan sejuk dia akan buat whipped cream. Saya memang nama banyak ni, saya punya ni adalah mocha. So apa tahu dia ada coklat kat sikit kan? Okey, saya Jadi mocha lah yang lain daripada yang tiga yang lain tu. Ya, ini kan betul. sebenarnya kalau tengok adalah benda yang sama sebab Betul lah, foam baru dia belajar je. ini Latte, flat white, cappuccino adalah mixture yang sama tapi kepekatan yang berbeza. Cewa. Maksudnya Dan jumlah ketebalan foam tu je yang menamakan dia bahagian nama-nama Betul. dia tu lah. kecuali mocha, Kecuali dia mocha. ada coklat base sikit. coklat betul. Okey, sekarang okey. ni saya nak frost susu. Okey. 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 Apa tu? Kita nak buat apa ni, Bai? Saya nak tunjuk cappuccino. Biasa orang confuse cappuccino, cappuccino. Biasa orang sangat confuse cappuccino. Okey. Kenapa cappuccino ni selalu saya tahu kalau anda di rumah, tapi memang ramai macam mak-mak kan, ayah-ayah semua Hebat mesin ni. suka cappuccino kan? Boleh. Ini Apa tu? Apa tu? actually mesin ni you dah boleh buka kafe lah ni. Okey, mari kita cuba angkat. Okey. Okey. Espresso shot. Okey, espresso shot. Ya. Dan okey, biasanya cappuccino ni dia akan buat free pour je. Ui, lawa lah. Okey. So, nanti dia akan tengok separuh susu, separuh foam. Foam banyak. Ini jadi apa ni? Ni cappuccino. Oh, ni cappuccino. Cappuccino.
Sebab nak tengok tebal foam tu tadi, tak tahu nak Ini bezakan lagi. separuh-separuh. Okey, nanti biar sekejap, nanti dia akan turun. Oh, so, iyalah. Dia akan tebal. Okey. Oh. So okey, ini contohnya mocha. Mocha kita akan buat coklat sauce. Coklat sauce kat bawah dulu. Favourite saya. Favorite Dayah punya ni. Okey. Kita akan buat espresso. Okey. 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 Espresso. Dan kita akan buat susu. Tadi Oh, dah ni, buka dah. saya dah buka. buka. Okey. Dah buka. Ah. Saya kan tolong Ubay. Ini memang favorite ni, okey? Okey. Kita buat. Wow. Limpah. Okey, kita buat air sikit. Okey, air sikit. Mesti yang kat rumah dia kata, ya Allah, sekarang juga nak cari kopi. Sabar. Oh, ini sedap ni ada batu. Whipped cream, whipped cream. Okey. Okey. Amazing. Mocha. So, okey, certain cafe dia akan bubuh coklat ataupun tak. Okey. Kita pulang pada kita lah. Kalau you nak manis pun dia boleh bubuh. So ni mocha. Okey. Saya kalau kopi saya yang ada whipped cream tu saya kurang sikit. Jadi kalau saya order mocha saya tak boleh whipped cream. So masa order tu you kena bagi tahu dekat barista you tak nak whipped cream. Kadang-kadang dia bubuh. Tapi nama dia tak jadi lain Mocha jugalah. Sama je. Sama je. Okey. Pilihan dia. Sibuk pula nak ambil kan? rasa dia. Tak apa. Kita Boleh, saja dulu. boleh. Awak suka cappuccino kan? Jadi kalau selalunya kan? Cappuccino dia cakap. Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino tu macam, okey. Kita kadang-kadang kita selalu confuse. Kan macam Kita ada nak tunjuk lagi ni Okey, macam contohnya macam latte ni pun walaupun cappuccino ataupun mocha sendiri pun kita boleh customize dia tambah-tambah flavor. Okey, ini memang yang banyak saya nampak selalu orang duk pam-pam kan. Betul. Okey, kita terpulang pada kita. Kita boleh especially kalau boleh you carilah yang kebanyakan sekarang dah yang banyak flavor yang halal. Okey. So, you boleh pilih you nak apa. You nak Vanilla. vanilla, caramel, hazelnut, almond, so macam-macam. Macam-macam Banyak ada, Okey. Macam-macam ada. Okey, Ubay. Sekarang ni rasanya ini pun ilmu dah macam banyak dah, Cik. Minggu depan katanya kita dengan Ubay lagi. Boleh. Boleh insya-Allah. Okey. Kata nak buat dalgona. Dalgona boleh. Saya buat the best dalgona. Wow, Paling seksi sekali. Ya ke? Dalgona ramai orang buat tapi saya tengok macam biarlah saya buat paling sedap. Boleh. Okay. Rasa nak minum pun sayang Apa tu? boleh. Cawan dia lawa. Ya ke? Tak apalah Hafni. Rasa boleh rasa. Cawan Boleh. lawa pula. Bagi Hafni rasa dulu. Macam mana Hafni? Oh, Mak Saleh betul Cappuccino. Review? Sedap. Rasa sedap. Itu je review dia? Biasanya orang suka minum cappuccino ni orang nak foam. Okey. Orang yang suka foam dia akan go for cappuccino. Cappuccino. Ais pun boleh. Alright. Okey, tak apa. Itu kita belajar hari ni cukuplah sampai kat situ juga. Juga. Sebab minum kopi, kita jadi terplay out bahasa kita. Okey. Okey. Tak, kita sambung nanti minggu depan insya-Allah. Tapi sekarang ni kita nak cakap pasal ni ada satu cerita ni kita nak kongsikan Dayah kan. Cerita apa? Inilah yang apa ni? Oh, nak pergi sana. Hassan Ubay. Kejap lagi kita Sambil-sambil sambung tu cerita. kita ke sana ni. Pasal musim-musim cuti sekolah itu hari kan. DJ PE. Di mana kanak-kanak ni. Sebab apa kita Dayah? buat- Ini benda ni dia jadi perhatian tau Dayah. Ya. Sebab perhatian tu bukannya dekat dalam Malaysia je tapi peringkat antarabangsa sebab yang buat ni jahitan PPE ni adalah anak-anak kecil. Ya. Bila ada kanak-kanak perempuan ni tak silap saya umur dalam 9 tahun. 9 tahun. Dia pandai pakai mesin jahit tu, dia buat peralatan PPE tu dapat perhatian sampai ke peringkat antarabangsa tau Dayah. Wah, Tapi itulah. adik-beradik dia yang lain pun tolong jugalah. Yelah. Macam adik dia yang kecil tolong asingkan benang, tolong kemas-kemaskan bahagian ujung tu. Tapi itu satu aktiviti keluarga yang baiklah Dayah sebenarnya. Ya betul sebab musim-musim yang tidak bersekolah sekarang ni sebab dicutikan buat sesuatu yang bermanfaat untuk frontliners pula tu. Lepas tu bukan sikit dia buat FD banyak. Banyak Dayah. Nampak tu punya tekunlah dia nak menjahit PPE tu. Dan katanya dapat curi perhatian Menteri Kewangan juga. Betul. Masuk berita katanya keluar China Morning Post lah. Reuters. Reuters, everything international. Saya bangga dengan anak-anak Malaysia yang sama-sama membantu tolong frontliners. Betul. Dan tahniah jugalah kepada ibu bapanya yang membimbing anak-anak untuk berbakti kepada negara macam ini. Yes. Itu dia. Okey. Jadi kita sebenarnya hari ini kita ada kelas bahasa lah. Okey. Sebab kelas bahasa ni selalunya Hafni favourite sebab dia memang suka jadi seorang pelajar. Saya rasa saya dah pernah belajar versi bahasa ni tapi itu peringkat yang beginner. Hari ini kita up sikit Kita lah. sama-sama lah rasanya ni. Yelah. Jadi kita ada cikgu kita hari ini. Selalunya kalau tengok cikgu ni memang saya lupa apa nak kena cakap. So cikgu cantik sangat. Cikgu cantik Hai sangat. Santa. Hai, sawadika. Sawadika. Krum kap.
Kap Krum Kap. Cikgu kita kembali Kap Kun Kap. kembali belajar. So dulu pernah ada satu session dengan Betul, Santa. betul. Tapi kali ni kata Hefni kita nak advance sikit kelas kita. Betul. Kita nak Boleh. belajar sesuai dengan keadaan lah. Tapi Ya. nak tanya juga macam Santa sekarang dalam fasa PKPB ni macam mana dekat rumah tu semua okey eh? Semua okey je mematuhi PKP seperti rakyat Malaysia yang lain demi menjaga kesihatan dan keselamatan. Okey. Macam Hefni kata dia susah nak fokus kalau Santa cikgu, tapi mungkin Oh, ya ke? secara online mungkin dia boleh mengawal lagi. Bergurau. Dia gurau. Dia masuk ke gurau, okey? Don't worry. Boleh. Okey. Hefni Alright. nak belajar apa masa yang pertama sekali? Okey, yang pertama ni kita nak terus belajar je cikgu kita nak tanya kalau nak cakap duduk rumah, hentikan penyebaran virus. Dalam bahasa Thailand macam mana? Kena dengar betul-betul sebab dia punya intonasi tu. Okey. อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ Awal-awal dia memang dah yang susah dia bagi kita. Okey. Cuba kita try. Cikgu lagi sekali. Sekali. Lagi sekali. อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ Lama. Okey, saya cuba. Okey, Dayah cuba. Yuban, Yuchua, Hampir berjaya tu, sikit lagi Dayah. Puacha. Andai. Betul. Okey lah, adalah Okey lah. Orang faham Boleh, lah. boleh, Orang boleh. faham. Boleh lah, ada bunyi lah. Okey. Itu dia maksudnya kalau nak cakap duduk rumah, hentikan penyebaran virus. Lagi sikit Dayah. Jangan. Susah soalnya. Memang sebut dia kena intonasi Yuban. Memang kena macam tu ke? Tak adalah. Oh, tak อยู่บ้าน adalah. หยุดเชื้อเพื่อชาติ Dia ekor lah kalau nak marah. Yuban. Boleh juga kan? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau orang tu marah sikit tak boleh. Nanti maksud dia lain-lain. Oh, dia jadi lain yes. pula. Okey, tak apa. Kita go next. Kita nak minta kerap basuh tangan. Jangan lupa kerak basuh tangan. Ini senang. Mungkin Hefni boleh. Okey. Okey. ล้างมือบ่อย Apa tu? ๆ ล้างมือบ่อยๆ Try. Langme boy. Yes. Betul lah cikgu Betul. Yes, Pandai lah, langme Hefni. boy. Dayah, langme boy. Nampak? Ke sanitizer dulu. Girl tak ada. Boy je ada Langme boy. Langme boy. Boy tu apa Yeah. sebenarnya? Basuh tangan ke apa? Dia macam selalukan like Selalukan. open, kerapkan. Tapi itu bahasa Thailand lah. Faham. Okey. Ini simple je macam okey, jaga diri. Jaga diri nak cakap macam mana? ดูแลตัวเอง ดูแลตัวเอง Dule tua eng. Betul ke? Betul. Kenapa macam ดูแล terkepit ni ตัวเอง suara Dayah? Saya ikut dia. Macam ya. dule tua eng. Lembut sikit Dayah. Lembut sikit. Duale. Jangan sekali pula. Sorry. Okey. Duale tua eng. ดูแลตัวเอง Du. Dula tua eng. Yes. Dula tua eng. Okey. Alright. Boleh tak, Dula- Efni? Boleh. Dula tua eng. Kan? Betul ke sebut macam tu? Senang je. Senang. Betul. Kita dah belajar dah ni. Pandai. Okey. Okey. Ni seterusnya kalau kita nak bagi tahu orang, jangan lupa pakai mask. Macam mana tu? Yang ni penting. Ini อย่า penting. ลืมใส่หน้ากาก Oh. Okay, again อย่าลืม Ya lum, saya nak kak. Yes. Ya lum sai nakak. Dia lembut. Ikut ai. Ikut mulut ai. Ya lum. Salah. Dia memang Sekejap. kena sebut macam itu ke? Ceri. Ya lum, saya nak kak. Ya lum macam tak kena lah kalau saya sebut macam tu. Alah. Ya lum อย่า sai ลืมใส่หน้า nakak. กากอย่าลืมใส่หน้า Ya กาก lum sai nakak. Ya lum sai nakak. Ya lum sai nakak. Betul cikgu Macam pagi kakak kan dia. Tapi betul lah tu kan? Ya, boleh. Boleh. Alright. Ya lum, saya nak kak. Okey. Lagi Hefni? Ni kalau kita nak minta lah, contohnya nak minta bagilah kata-kata semangat melawan kesakitan ni. เป็นกำลังใจให้นะ Weh, ini macam ayat dalam drama ni dalam filem Thailand tadi. Cuba Tahu sekali. cerita Nang kan? Okey, sekejap. Kalau betul ni sebutnya tapi I akan sebut slow so that you boleh ikut lah. Okey, cuba. เป็นกำลังใจให้นะ เป็นกำลังใจให้นะ Yes. เป็นกำลังใจให้นะ Ui, Dayah. Yeah. Oh, macam pelakon Thailand Dayah. ค่ะ Cuba lagi sekali Dayah. เป็นกำลังใจใจตา Salah. Salah. เป็น Jai กำลังใจ Haina. ให้นะ Jai Haina. Awak try. Dia suruh kita pula. Macam mana cikgu tadi? Pen Kamlang Jai Haina.
Yes. Pen Kamlang Jai Haina. Jai Haina. Dia kena macam, dia bukan macam Hindustan tau, bukan macam Jai Haina. Habis? Dia Ah, kan dia bukan macam Hindustan kan, dia macam ada lembut dia. Macam ni. Pen Kamlang Jai Haina. Betul ke tu? Pen Yes, Kamlang betul, Jai betul, Haina. Pen Kamlang Jai Haina. Okey, itu apa kata semangat nak lawan kesakitan. Seterusnya nak tanya. Bukan tanya, ni, semoga cepat sembuh. Ini kita boleh guna untuk basically kalau orang yang tengah sakit ke, demam ke. Nampak macam senang. Hai, YY. Ni dengar balik sebab semua hai tu ada dua kan. Hai, YY. Oh, yang pertama tu satu harakat. Kedua tu panjang sikit. Yes. Try lah. Oh, try. Saya yang try Okey. Ko hai hai YY. Ko hai hai YY. Oh. Ko hai hai YY. Ko hai hai YY. Yeah. Ko terlebih. hai YY. Macam tu Yeah. Ko hai hai YY. Yes. Itu Betul, dia. pandai dah Hamdi, pandai dah. Okeylah, rasanya Boleh, macam saya rasa lah memang kita boleh baca macam tu, tapi intonasi Cikgu Santa. Betul. Dia ada sebab dia ada lenggok-lenggok dia tau sebenarnya cara penyampaian. Ada dia. Tapi kiranya kalau kita boleh bercakap macam tu pun orang faham tu kira okey lah dah. Kita at least ambil very simple, ambil yang take care tu lah. Semoga yang kau take care, Ni jaga diri. jaga diri, dule tuang eng. Dula tua eng. Yeah. Dula tua eng. Dula tua eng. Okey. Alright, so kalau cerita bahasa Thailand ni macam kalau lelaki dengan wanita dia ada lain ke sebutan dia sebenarnya ataupun intonasi? Okey, contoh kalau jaga diri, macam Daya akan cakap dule to eng doi ka. Kalau Hefni akan cakap dule to eng doi kap. Apa beza dia Oh, tadi? tak belajar yang ni tadi. Noi cup, apa tadi cup? Hujung dia kena ada kap kalau untuk Hefni. kap. Kalau untuk Daya, hujung dia kena ada ka. Cup. Yeah. Cup. Dulai tua eng cup. Dula tua eng ka. Ya, boleh. Nampak? Betul. Kalau untuk perempuan untuk lelaki cup. Yep, Yeah. okey. Okey. Saya rasa banyak yang saya belajar dengan Hefni hari ini sebab hari tu kita dah belajar basic, sekarang ada. kita dah advance sebab Betul. ialah sesuai dengan keadaan musim kita. COVID-19 sekarang ni dan bahasa kita boleh gunakan. Okey, Hefni, bolehlah pick up line lepas ni. Dula nak Boleh, pick up boleh. line aja dah lupa dah nak sebut apa tadi. Terima kasih Dula banyak-banyak. tua eng. Thank Santa you. Dula tua eng. Tak, kalau Hefni you jumpa perempuan Thailand cantik, you cakap kun suai nakap. Oh, try. Kun Nak suai bercakap nakap. tu je nak kena Awak ni memikirkan cantik apa lah. nak cakap tadi tu. Awak cantik lah, cepatlah. Macam mana? Kun suai nakap. Kun suai rakap. Ya. Tapi bukan Kun senyum suai- lah. Tak, sebab kita tengah mengingat. Macam mana nak sebut ni yang tadi Cuba try. Kun suai rakap. Itu boleh. dia. Kun suai rakap. Thank you lah untuk extra education untuk Yeah. Hefni. Terima kasih, Sama-sama. Santa. Thank you Santa, stay safe. Stay safe. Thank you. Dola Stay safe. tua eng. Dula tua eng ka. ขอบคุณค่ะ Kerap kum kap. Bye, Santa. Aduh. Bye. Okey, ingat balik tak yang cakap awak cantik tadi? Saya dah tak ingat dah Daya. Sebab tu saya cakap susah lah. Apa lagi kalau jumpa betul-betul perempuan cantik depan awak ni? Tapi saya ingat Dula tua eng. Saya boleh cakap tu. Hai. Okeylah, Dula Andi. tua eng. Jaga diri maksud dia. Okeylah tu kita care. Okey, bolehlah. Alright. Okey, selesailah kita punya kelas tadi, tapi kita punya journey kat Borak Komputer ni tak selesai-selesai lagi. Ya Allah, Lepas ni makin ada pening lagi. kepala saya dengan Hamdi kat sini. Lepas ni ada benda yang penting. Ini penting. Oh, ya? Memang kena semua dah kena standby. Yang tengah siap breakfast tu terus ambil letak depan TV. Ini benda yang semua orang kena tahu. Lepas ni kita kongsikan. Ada kena-mengena dengan jenayah. Jadi kita berehat dulu lah. Kembali selepas ni. Borak Ya. Kopitiam. Ya, kembali bersama saya dan juga Hefni di Ya. dalam Borak Komputer. Seronok kita macam-macam aktiviti kita buat hari ni. Yelah, Dayah, betul. Walaupun nampak mungkin macam, betul lah studio dia tak ada tetamu pun. Walaupun tak ada tetamu, kita ada tetamu secara virtual. Tadi Ubay. Yelah, Ubay tu dia special case. Yelah, sebab dia nak buat kopi kan. Ya. Okey, tapi hari ini kita ada tetamu yang cukup istimewa. Nak membicarakan sebenarnya topik yang sangat-sangat penting. Ini kita minta sama-sama untuk ambil perhatian. Sebab benda ni adalah benda yang paling senang untuk kita buat. Tetapi ia adalah jenayah. Oh, itu bahaya tu. Senang nak buat tapi benda tu benda yang salah. Betul. Jadi kita ada istimewanya hari ini. Kita ada daripada Bukit Aman ni. Kita Ya. ada DSP Fu Chek Seng. Hai DSP.
Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Sihat, baik. Selamat pagi. Rasa macam ceria lah tengok Betul, Tuan betul. pagi-pagi Tuan ni. pagi-pagi betul ceria ni. Kena biar happy. Happy orang pun sihat. Betul. Okey, Okey. saya dengan Henry tadi baru cakap ada satu perkara ni senang kita nak buat Betul. tapi ia adalah satu jenayah di mana ada satu kesalahan iaitu jenayah cyber. Penyebaran berita palsu Tuan. Tapi itu kalau kita nak tahu dengan lebih detail lah apa sebenarnya yang kita kategorikan sebagai jenayah penyebaran berita palsu ni Tuan. Dia begini, berita palsu ni sebab dia mendatangkan pelbagai kesan negatif, itu yang mencabar. Jadi apabila orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni, mereka menyebarkan maklumat palsu tanpa kesahihan ataupun tanpa bukti yang sah. Dan jika perkara ini tidak dibendung, dia akan mendatangkan pelbagai kesan yang negatif sama ada kepada kumpulan kecil, kumpulan sederhana, organisasi, individu ataupun kepada masyarakat. So itu yang menyebabkannya satu kesalahan yang terpaksa kita ambil tindakan. Okey. Jadi kalau lazimnya macam kalau kita fikir pasal COVID kan, kita tak nampak COVID. okey. Kita tak nampak. Ramai orang yang tak risau, walhal bahaya itu ada. Betul, Jadi betul. ini pun sama. Penyebaran maklumat palsu ni pun sama. Dia pun kita tak nampak fizikal dia. Tetapi kesan dia tu yang bahaya. Sampai ada bunyi cyber, orang meninggal, orang bunuh diri, semua ada. Okey. Serius Okey. sebenarnya Okey. impact dia tu sebenarnya nampak je macam tak ada apa-apa tau. Kadang-kadang kita Betul, just betul. forwardkan WhatsApp orang, kita tak tahu betul, orang lain pula kena nanti kan. Betul. Jadi Tuan, memang. nak tahu jenis berita yang selalu disebarkan. Dan kenapa agaknya penyebaran berita palsu ni sekarang ni macam makin menjadi-jadi Tuan? Betul lah, ini orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sebab apa? Mereka ni berlomba-lomba. Mereka nak jadi juara, nak jadi Johan yang orang yang pertama dapat sebarkan perkara ni. Aduh, dia terlalu pentingkan diri sendiri. Walhal bila kita fikir balik, dia walaupun dia dapat juara ke, dia orang pertama yang sebarkan maklumat tak betul ni, sebenarnya kalau dia dapat juara pun juara yang tidak sah, juara yang tidak betul. Adakah itu nak membanggakan? Yelah. Dan jenis-jenis berita yang selalu disebarkan apa Tuan? Jenis-jenis Berita palsu ni selalunya. Okey, dia bergantung. Ada yang jenis kabar angin terutamanya. Sebab kabar angin ni paling mudah kita nak sebarkan. Kemudian ada pula gosip. Gosip pun menarik. Dia gosip itu gosip-gosip. Membawang dia macam-macam. Ini bahaya geng-geng bawang kena tahu jangan gosip. Palsu tak boleh sampaikan. Okey. Yang spekulasi ni bahaya sikit sebab dia mewujudkan prasangka yang tidak betul. Kemudian ada juga penipuan. Jadi ini benda-benda yang orang kata apa mendatangkan kesan negatif kepada masyarakat. Dan kita nak tahu juga macam selalunya berita-berita palsu ni target dia tu kepada siapa ni? Orang-orang yang menyebarkan ni selalunya Tuan. Okey, kita kena tengok sasaran dia dalam konteks bagai apa yang benda yang dia sebarkan. Kalau dia sebarkan benda-benda yang orang kata apa yang sensasi masa sekarang ni, contohnya COVID ni, dia sebarkan berita palsu, dia nak tengok orang panik. Jadi sasaran dia ialah masyarakat keseluruhan lah. Jadi contoh dia bagi sebar bagi sekian berlaku kejadian ni di sekian tempat. Jadi orang tempat tu berasa panik. Okey, itu sasarannya masyarakat setempat. Okey, kalau contohnya dia nak jatuhkan seseorang, jadi dia sebarkan maklumat kepada individu yang target dia orang-orang yang dia tak suka tu. Ataupun kalau dia nak buat penipuan, kalau dia nak penipuan macam love scam. Jadi sasarannya kepada yang orang kata lebih individu yang mencari cinta. Kalau dia nak tipu duit contohnya, terutamanya warga-warga yang warga-warga tua terutamanya, mereka akan beri unsur-unsur ketakutan. Dia akan takutkan orang dulu. Jadi itu teknik dia. Ni gambar jenayah cyber ni. Bahaya Betul lah. Bahaya betul. Jenayah cyber ni jenayah daripada rumah tau. Daripada rumah pun boleh buat jenayah. Dan tak nampak muka pun. Itu yang Tuan cakap bahaya tu. Dan memang kita tahu katanya dia boleh buat di mana-mana yang pertama, dan sasaran itu ditujukan kepada siapa-siapa boleh jadi mangsa. Sampaikan daripada kategori orang yang berpelajaran, sampailah ke kategori orang yang sederhana, orang yang bekerja, sehinggalah orang yang menganggur, semua akan ada sasaran dia. Semua kelompok lah yang boleh kena Sampai kanak-kanak pun boleh jadi mangsa. Betul. Itulah. Tapi kanak-kanak banyak mangsa dari konteks kita kata cyberbully ataupun cyber sex. Itu yang bahaya. Bahaya ambil beratlah tentang perkara ni.
Okey. Dan kita tahu memang impact tadi kiranya Tuan dah Tuan ada cerita kongsi, banyaklah cerita impact kat ada sampai kehidupan bunuh diri anak-anak katanya. semua. Okey, Betul. tapi kita nak tahu juga macam tindakan PDRM pula bagaimana pada segi undang-undang, Tuan? Dari segi undang-undang ni, kalau kita tengok konteks penyebaran maklumat palsu ni, kita tengok kalau dalam konteks kanun keseksaan, kenyataan yang mendatangkan khianat awam, kita tuduh di bawah Seksyen 505B kanun keseksaan. Hukuman dia ni boleh sampai penjara 2 tahun ataupun dengan denda. Tetapi kepada mereka yang menyalahgunakan sesawang internet ni, menyebarkan maklumat-maklumat yang sangat orang kata ketara ni, kita boleh siasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Ini hukuman dia boleh sampai 50,000 maksimum, ataupun dengan denda penjara dia boleh sampai setahun. Nampak hukuman ni memang tinggi. Ya. Cuma isu dia sekarang ialah sebagaimana kita cakap, benda ni terlalu mudah kita nak lakukan, jadi kita lupa tentang hukuman dia. Betul. Itulah. Kita buat pandai, lepas tu kita terlupa Itu, ada consequences dia lah. Tuan, contohnya Tuan, kalau kita dapat, contohlah paling senang sekarang aplikasi WhatsApp, kita semua berhubung guna tu kan. Orang forwardkan kat kita satu berita, kita pun panjangkan, kita forward kat orang lain. Yang bersalah tu kita ke orang yang hantar kat kita sekarang ni? Di manakah Tuan agaknya? Tuan? Tuan dengar tak soalan FD agaknya? Okey, tak apa, kita ada masalah lain sikit. Tapi, Henry, saya sebenarnya rasa soalan awak tu sangatlah penting. Betul. So, kadang-kadang kita kata, kita pass something lah, kita dapat contohnya satu berita. Kita akan cakap macam, bukan saya buat. Saya kita just forward je. Saya forward juga. Jadi nak tahu kan macam mana, adakah kita akan terlibat juga ke? Betul. Tapi kalau ikutkan, kalau pemahamannya lah secara logiknya, kalau bagi saya rasa salah jugalah sebab kita forward kan. Tapi itulah kita nak cuba dapatkan kepastian kan. Tadi ada masalah teknikal sikit dengan Tuan, tapi kita tunggu, kita cuba hubung dia semula. Hopefully kita dapat kontak balik Tuan dan supaya anda pun dapat sambung lagi ceritanya. Okey, kita ada Tuan di talian. Ya, silakan. Tuan. Terputus tadi tu. Tak seronoklah dah putus ni. Tak apa. Tuan, kita sambung lagi Tuan. Saya tadi itulah, saya punya soalan tu saya nak tanya Tuan. Kalau contoh kita ni aplikasi WhatsApp kita dapatlah untuk berhubung. Betul. Orang hantar dekat kita berita tu kita tak tahu betul ke tidak. Kita forwardkan kepada orang lain. Lepas tu berita tu rupanya berita palsu. Jadi yang salah tu orang yang hantar kat kita ke kita sekali salah juga? Kita sekali salah. Sebab pertama salah orang yang menghantar. Kedua salah ialah orang yang menyebarkan. Jadi kita menjadi orang yang membantu menyebarkan. Sama-sama salah. Sampai juga kan? Ya, sama-sama salah. Jadi apabila kita terima maklumat-maklumat yang kita tak pasti kesahihannya, kita cuba rujuk dengan orang yang tahu. Contohnya kalau maklumat tu tentang kesihatan, kita rujuk dengan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau tentang pendidikan, kita rujuk dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kita rujukkan. Dan sekarang ni SKMM ni, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, mereka ada satu laman yang mana kita boleh hantar maklumat tersebut, mereka akan bagi tahu sama ada sahih ataupun tidak. Pergi ke sesawang sebenarnya.my. Sebenarnya.my. So hantar kita punya maklumat ke sana. Jadi tunggu jawapan mereka. Okey. Jadi dengan apabila kita dah pasti kesahihannya, baru kita sebarkan, barulah namanya profesional. Betul. Baru namanya kita hebat. Kita tahu apa yang betul, apa yang tak betul, dan maklumat-maklumat daripada kita ni semuanya orang kata apa dah pasti benar. Jadi orang pun yakin dengan kita. Betul. Okey, Tuan, daripada tadi kita cerita pasal penyebaran berita palsu. Daripada mulalah kita cerita apakah berita palsu, bagaimana caranya nak check di mana. Saya tertarik bila nak cakap tentang isu scammer pula. Sebab sekarang ni isu scammer, semua orang pun akan, macam saya rasa ramai orang yang diganggu. Jadi kita ni kan sebagai rakyat biasa ni yang rasa macam mana kita nak elak diri kita daripada didekati scammer. Sebab kadang-kadang nombor kita tiba-tiba di call. Kita tak tahu mana dia dapat nombor pun. Betul. Memang dia berbagai cara dah kata nak buat jenayah ni, dia akan usahakan apa sekalipun usaha dia akan buat. Sebab apabila kita sebut tentang jenayah cyber ni, mangsa dia ni siapa-siapa boleh jadi mangsa. Jadi penyebaran dia ni dia kata nasib. Maknanya satu hari dia hantar 10 maklumat. Satu hari dia hantar 20 maklumat kepada sesiapa pun. Dan dalam contohnya dia hantar 100 maklumat. Dalam siapa-siapa dan 100 orang tu, dia hanya perlukan seorang saja yang respon. Jadi dia sudah dapat satu mangsa. Itulah dia try of luck kita panggil. Dia mencuba nasib. Jadi macam mana kita nak hadapi situasi ini? Pertama sekali kita kena ingat, jenayah cyber ni adalah penjenayah yang kita tidak nampak. Tetapi
kepakaran mereka adalah menggunakan emosi. Kita tengok katakan love scam, mereka akan cerita pasal keindahan cinta, kecantikan cinta. Itu semua adalah emosi kecintaan. Yelah. Okey, kalau dalam konteks penipuan, dia akan gunakan emosi ketakutan. Ya. Contoh, saya bagi contoh. Dia telefon kita, "Cik, saya sekarang menyiasat kes kamu akan ditangkap. Sebelum kamu ditangkap, alihkan wang-wang kamu." Tengok, dia menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Dia menyamar Jadi pihak berkuasa pula dia. Ya. Jadi emosi yang dia akan gunakan. Oleh yang demikian, setiap kali kita menerima panggilan, pertama sekali, kalau line tu, contohnya nombor tu kita rasa pelik, kita kadang-kadang kita ada emosi, kita ada orang kata apa, nawaitu. Kita rasa tak betul, tak selesa, tak perlu jawab. Sebab kalau betul sangat penting, dia akan fikirkan cara lain untuk kontak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita terjawab sekalipun, orang ni akan gunakan apa-apa cara pun. Pertama sekali, kita just tenangkan diri kita, kita bukan kata kaji, kita lihat apa yang dia cakap. Sebab selalunya apa yang dicakap tu kita dengar, kita terima. Sekarang kita dengar, jangan terima dulu. Kita tengok apa cerita dia. Okey. Betul. Sebab kadang-kadang dia memang betul-betul ada macam-macam jadi cerita. Betul. Dia nak pancing. Kita jangan terima, kita dengar saja. Okey. Tuan, mungkinlah secara ringkas Tuan, mungkin Tuan boleh berkongsi sedikit nasihat berkenaan penyebaran berita palsu dan juga scam ni Tuan untuk penonton kita ni. Secara ringkas Tuan. Pertama sekali kita ingat perkara ini ialah satu perkara yang sangat serius sebab kita tidak nampak dia punya kesan dia. Cuma dia apabila berlaku, orang contohnya cybercrime, orang dah kena tipu, baru kita nampak mangsanya. Jadi apabila benda yang tidak nampak ni, kita tidak nampak betapa seriusnya, so kita tunjukkanlah sikap kemanusiaan kita, sikap keprihatinan kita, sikap kedewasaan kita, sikap kematangan kita, dan yang paling penting profesional kita. Apa yang kita terima tu, kita kaji dulu. Dah sahih baru kita sebarkan. Jadi secara tidak langsung dia melambangkan diri kita yang penuh keyakinan dan orang akan lebih mempercayai kita. So, jadilah orang yang berguna kepada masyarakat. Baik, Tuan, sebenarnya jadi orang yang menyalahgunakan teknologi untuk mengaibkan ataupun merosakkan masyarakat. Baik, okey. Tuan, sebenarnya kalau ikut saya dengan Hafni, seronok nak borak lagi. Banyak sebenarnya nak tahu pasal benda ni. Banyak ikut, tapi itulah waktu mencemburui kita. Yalah, kalau Tuan mungkin kita boleh buat bahagian 2 pula mana kan. tahu next ke kan? Tuan, terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan daripada tim Buat Kopi Tiam. Terima kasih Tuan. Salam Aidilfitri. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Selamat memerangi COVID-19. Sama-sama kita. Kita jaga kita. Sama-sama. Okey. Alright. Itu dia sikit perkongsian. Saya rasa memang sangat-sangat bagus. Kita kena tahu pasal benda ni macam tadi kan kita beritahu. Senang sangat nak buat. Daripada rumah je boleh buat. Tapi ia adalah jenayah. Itu kita kena ingatkan lagi. Alright. Okey. Dan Hafni, saya rasa kita pernah sebelum ni cakap pasal e-games dan sebagainya. Dia cakap, e-games ni tak tahulah macam mana. Dia kata boleh generate income lah. Dia kata, hebat sangat saya tengok sekarang ni. Saya tak faham lah sebenarnya. Macam generate income macam mana sebenarnya. Tapi dengan cerita kita ada orang yang pakar lah. Di talian. Orang yang pakar di talian juga dah bersama dengan kita ni. Boleh test ke? Hello? Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hello. Ini tak tidur daripada malam ke? Dengar tak? So ada 3 orang sekarang ni. Dengar. Okey. So kita ada tim Bos Kur. Okey, so kita ada Wakil. Okey, Eddie di mana? Anda Eddie? Eddie solo dengan Agus. Okey. Eddie solo dengan Agus. Okey. Alright, kita nak bercerita sebenarnya pasal permainan e-games ni. Mungkin ada lagi yang masih lagi kurang jelas lah sebenarnya. Apa yang sebenarnya yang dikatakan sebagai e-games ni? E-game ni elektronik game lah. Kau bagi jawapan senang je. Elektronik game. Elektronik. Itu stand for elektronik. So, kita bermain secara atas talian lah. Atau online lah. Online atau gunakan device lah macam tu. Kita tak pakai on ground lah macam tu. Rasanya kot. Kita orang menjawab dalam keadaan yang belum tidur. Itulah dah agak dah. Ini mesti berjaga dari malam ni. Okey, tapi bila dia cakap e-games kan semua through online kan. Tapi dia ada berbagai jenis e-game. Games ke sebenarnya? Ataupun ada yang memang macam korang memang fokus on satu jenis ke? Cuba cerita sikit.
Terus cerita sikit tu. Apa soalannya? Aku lupa ni. Soalan dia Ada banyak jenis ke? berapa banyak platform macam device macam yang kita pakai mobile, PC, konsol. Cerita-cerita. Bertanya sikit kan, saya macam lawak tangga ni. Sorry. Okey. Okey, Solus tolong jawablah, okey. Saya tanya, kalau cakap SAI Games ni, okey, maybe you guys dah pro, tapi untuk orang di luar yang tak faham, games ni ada berapa banyak jenis platform sebenarnya? Ada jenis-jenis yang memang dah sampai international level, bagaimana agaknya? Dengar tak, Solus? Saya kurang tangkap macam pecah sangat suaranya. Suara okay, tak clear. Tapi tak apa, saya cuba terangkan macam selain apa biasanya kita device macam kita guna dekat e-game ni kan. Sebenarnya aku tak tangkap sangat tapi aku cuba. Tak apa, teruskan. Tak apa, teruskan je. Akak punya suara pecah, Kak. Ya ke? Okey, dia macam ni. Macam kiranya sebab okey. Kita tukar soalan lah. Tukar soalan lah. Macam sekarang kan. Macam Team Boss School ni lah wakilnya kan. Yang sekarang ni betul-betul aktif dekat platform game apa? Okey. Mobile. Mobile lah sekarang ni. Mostly kat mobile. Sebab memang itu kita daripada kita bermulanya kita start e-sport ni memang kita start kat mobile dulu. So sampai sekarang kita masih mobile. So apa-apa yang game yang berkenaan dekat mobile itu je kita main. Mobile games lah. Game handphone lah Daya maksudnya. Game kat handphone. Okay. Kalau game kat handphone ni selalu kalau sekarang yang famous ni tak silap saya Mobile Legend namanya Betul yes. Mobile Legend dengan PUBG Mobile. PUBG sekarang. Solus bah. COD tak ada COD tak main COD itu ada main. Itu main tapi kita kurang lah. Terlalu banyak game tak boleh tahan. Dia geraja lagi nak main. Okey, kalau dalam tempoh PKP ni macam mana pula? Macam adakah anda semakin aktif as a team? Seorang lain semua banyak Hafni orang kata macam nak mencari pendapatan susah, tapi kalau e-games ni adakah lagi masuk sebenarnya? Gus, macam mana Gus? Agus, kita bagi ruang untuk Agus saja. Okey, Agus. PKP ni. Terima kasih bagi ruang. Tapi bagi saya Okey, Agus. Kalau dari seorang streamer ni, alhamdulillah lah, boleh lah guys dapat wawang saku sikit-sikit, sikit je. Wang Sebab saku bahasa dia Kalau time PKP ni kita punya kerja bertambah, maksudnya kita orang dah tahu kan PKP ni tak boleh keluar apa semua. Lagi satu kita orang pun dengan rela diri menghiburkan korang yang kat rumah kat sana. Macam itulah. Tapi sebenarnya kalau nak tengok kan, nak set up macam korang punya kan, dengan seat dah macam seat racing kereta, platform apa semua yang ada tu, cost dia pun agak mahal juga untuk start up kan, untuk buat stream punya game ni kan. Ke tak? Sebelum dia macam ni. Hai anak-anak Didi dulu. Sebab anak-anak saya tengah tengok ni. Hai anak-anak Didi. Kat rumah. So dia macam ni. Untuk start ni dia tak dia macam kita bekerja tau. Sebab benda ni kita bekerja. So lebih banyak kualiti kita standby, lebih banyak orang nak tengok lah. Saya pada pandangan saya sebab yelah kita kan suka tengok benda yang sedap mata memandang, betul. Dengan direction yang bagus. So benda ni memang agak costing tapi ROI-nya pun agak cepat lah. Based on content yang kita buat lah. Berapa menariknya content yang kita buat. Tu kena extra effort. Saya nampak tu kat nampak ada ring light kat belakang. Selalunya orang buat review makeup tapi gamers pun ada juga. Gamers pun ada. Gamers dunia setup pun green screen. Green screen ni paling penting. Dia equipment paling penting lah. Green screen Dan supaya nanti kalau kita tengok diorang tengah stream game, nampak ada orang dalam game tu. Dekat dalam tengah duduk atas kursi. Amazing. Betul tak kan? Betul ke tak tu sebenarnya? Betul tak? Betul. Dia dalam frame game dia belah kiri kat bawah tengah bercakap-cakap. Kadang-kadang dia orang ada interaktif. Dia bercakap juga dengan orang yang menonton stream tu kan? Ya, betul. Sebab streaming ni quite transparent lah. Kita through direct dengan kita punya engagement tu through dia direct lah. Secara live dia terus boleh bagi komen apa benda semua. So kita sebagai streamer ni kita sangat-sangat transparent lah. Okey. Dengar Solo
level-level international kan sekarang kan Solo kan main game kan. International lah Solo. Jangan malu-malu. Nak tahu macam inilah sebab korang ni Tera main games. Lepas tu bila korang dah buat stream, lepas tu buat video, korang kena buat editing juga. Korang memang basic komputer ke macam mana sebenarnya? Macam saya ada belajar IT sikit dulu. So benda-benda basic. Basic saya tahulah. Selebihnya tu saya tanya orang sikit. Selebihnya so, tu dulu bolehlah buat skill nak edit ke apa ke. Betul jawab. Betul. Aku salah jawab tengok macam otak aku tak berfungsi sekarang ni. Bila bagi tengah tolong sikit. Kita orang sebenarnya masih belum tidur. So sebab tu kita macam loading sikit soalan tu. Tapi apa yang saya faham itulah soalannya. Memang ada basic komputer ke Los? Ada. Solo memang ada lah basic komputer. Sebab dia main Dota pun daripada dah jam 4. Lamanya. Jadi selama ni sebelumnya streaming ni apa semua, platform training tu dekat CC lah dulu Memang dekat CC. Dia kecil lagi. Dia kecil lagi. Lokasi dia memang duduk kat kursi dekat depan Cyber sini. Cafe. Alright, okay. Kita nak minta ucapan sikit lah daripada tim Bosku punya wakil untuk followers korang sendiri dan juga untuk penonton kita jugalah bersempena dengan kita dalam fasa PKP, fasa Hari Raya lagi. Silakan. Agus silakan Agus. Kita bagi ruang untuk Agus. Bagi ruang pula. Aku susah. Okey Agus, teruskan. Okay. Time PKP ni stay home, stay safe and tak lambat lagi kan untuk mengucapkan maaf zahir dan batin sampai raya kepada semua orang guys. Tiba-tiba. Betul lah tu. Kalau ucapan saya kurang sikit. Okey. Dedi. Okey. So saya ucapkan selamat raya buat keluarga saya yang jauh kat Johor Bahru sana. Tunggu nanti Daddy balik. So and kepada semua rakyat Malaysia, jangan banyak main kat luar, duduk dalam rumah je, bersih-bersih, buat kerja, jana income daripada rumah insyaAllah. Create more content yang menarik, build satu karakter yang buatkan orang nak tengok kita, and dari situ kita boleh generate income yang sangat-sangat bagus lah insyaAllah. Wow, okey. Terima kasih banyak guys. Terima kasih. Biasalah game katanya geng-geng apa. Gamers ni semua memang nakal-nakal lah macam diorang ni. Lepas tu tak tidur malam tu. Nakal lah, asyik gelak je kerja. Bukan, pasal kita orang bila tak tidur kita orang akan jadi gelak. Yelah tu. Tapi tak apa. Terima kasih banyak sebab kongsi juga untuk generate income untuk yang melihat betul. Stay safe. Alright. Okey, itu dia cerita dia. Betul lah ya, sebab diorang ni gamers ni selalunya diorang memang akan main game tu tak berhenti-henti sampai ke pagi. Oh ya, tu lah kan. Okey, tapi tak apa, terima kasih tu ucapkan juga. Betul. Tapi sekarang ni kita belum habis lagi. Kita nak rehat dulu. Yelah. Lepas ni kita akan ada lagi tetamu yang akan bersama dengan kita. Yap. Kembali selepas ni. Borak Kopitiam. Dengar beduk berbunyi, sayup bergema di subuh sunyi, memanggil kepada muslimin segera berbakti kepada Ilahi. Suara azan mengalun, terdengar sayup memecah sunyi, memohon restu dengan bakti kepada Ilahi Tuhan Maha Suci. Terdengar suara takbir memuji nama Ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara, bermaaf-maafan
Tiba-tiba rasa sedih pula lah. Tak dapat balik raya. Janganlah macam tu, Hamdi. Tak apa, Hamdi. Mungkin kan, Hamdi, saya ada satu feel, Hamdi. Tahun ni awak sedih, awak tak dapat balik Johor. Jadi kan? tahun depan saya cuti setahun. Bukan. Tahun depan, insya-Allah balik kampung bersama. Allah Akbar. Amin. Kita aminkan dulu Dengan ya. video. Amin. Sedia apa? Amin. Dia bak kata Ubay tadi yang sesama buat kopi yang kita, dia ada kemanisan dalam kepahitan. InsyaAllah tahun hadapan. Tapi sekarang ni kita cerita pasal lagu ni, tengok bila dibuat semula tu sedap betul bunyi dia. Sedap lah. Betul-betul makan hati tau, bukan makan hati. Dia macam menusuk lah. Menusuk. Oh, ya. Sampai-sampai tu apa yang cuba dia sampaikan tu. Kita akan bercakap dengan yang menyanyikan lagu tadi. Itu Mafi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Lagu yang anda gubah semula tu katanya menusuk hati Hafni. Dan melukakan jugalah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. So honestly sebenarnya bagi saya suka konsep video tu. Betul. Saya suka konsep gubahan lagu tu. Dia masih ada flavor orang kata yang lama tapi ada mixture dengan yang baru. Ni kita bukan bagi markah dah ya? Saya bagi markah lah, saya bagi markah. Tapi nak tahu dalam banyak-banyak lagu raya kan, kenapa terpanggil untuk buat lagu cover apa ni? Rearrangement lagu suara takbir tu. Kami memang minat lagu ni. Memang lagu ni antara lagu raya yang kami rasa dia punya vibe tu dah memang ada strong kan. Yep. Jadi kita pun main lagu-lagu genre folk lah, lagu-lagu macam rakyat punya style kan. So kita rasa lagu ni sangat sesuai lah untuk kita ubah kan, bagi nafas baru untuk lagu ni. Dan penyanyi di Malaysia juga seperti Tuan Iza Anita Sarawak pun telah pernah bawa lagu ni. Bawa semua lagu ni. Jadi Mafis pun kita turut serta untuk meraihkan lagu Suara Takbir. Dia antara lagu wajib lah setiap kali raya. Betul. Bagus ya. Dia seorang cakap, seorang topak belakang ni macam complete lah. Ya. Dia kata teamwork. Sambung. Dia kena ada, bila nyanyi pun bahagian-bahagian. Kau cakap dulu, lepas tu aku, lepas tu dia. Itu dia betul. bagi-bagian. Okey. Dan maybe boleh cerita chemistry. Mungkin boleh cerita lagu ni direkod di mana dan video klip tu pula macam mana, idea siapa tu? Lagu ni kita rekod di home studio kami. Kami ada home studio di rumah. Oh, senanglah. So alhamdulillah kita senang lah untuk rekod. Dan music video pun sebenarnya kita rekod di kampung halaman yang sekarang ni dah jadi homestay di Bangsar. So tempat tu memang penuh nostalgia lah untuk kita. Yalah, jauh betul kampung halaman. Kampung halaman di Bunyi dia Bangsar. macam jauh tu, kat Bangsar je. Kan? 20 minit. Ni kira ni projek 2020 lah kan? Apa dia? Projek untuk tahun ni. Projek ni tahun lepas kita rekod. Tahun lepas. Tahun lepas. Tapi still lebih vibe tu rasa macam baru. Yalah, baru tengah raya lagi kan. Yalah, kita masih lagi mood raya kan. Okey, dan Mafi nak tahu juga macam masing-masing of course vokalnya berbeza-beza kekuatan kan. Jadi macam mana tu? Adakah bila nak collaborate sama-sama tu macam mencabar tak? Bila korang sama-sama, tak nak, aku nak ambil part ni. Bila aku nyanyi part ni, aku lagi sedap. Kadang-kadang ada part yang favourite. Yang ni bagi aku lah, kau ambil yang lain lah. Ada tak? Cerita sikit. Mencabar tu dari segi kita nak buat arrangement lagu tu lah. Maknanya kita nak bawa dengan cara Mafis, cara yang bagi kami fresh untuk sekarang punya style orang kata. So mencabar dia dari situ, tapi dari segi macam chemistry kami bernyanyi bersama, dia dah naturally dah sebab kami dah lebih kurang 15 tahun. Lama dah. Main bersama lah. Okay, so basically Mafiz, kiranya korang ada home studio dan korang juga buat arrangement sendiri, betul? Betul. Sekarang saya dah tahulah nak pergi mana, nak cari studio dengan siapa buat arrangement. Daya nak keluar lagu baru, tengah mencari-cari. Boleh panggil kita orang. Boleh. Okey, tune Okey. Nak tahu jugalah ada yang katanya ke Chicago tu untuk apa tu? Ada buat vlog kan? Macam vlog kau macam awesome Alhamdulillah kita dapat merasalah pergi ke US. Kita dapat perform di 2 tempat time tu. Satu di House of Vans. Kita dapat bekerjasama dengan band-band lain seperti dekat Jepun, dekat Australia, semua kan. Satu lagi kita perform di University Wisconsin. So ada student-student Malaysia kita dapat perform time tu. Wisconsin tu kat mana? Wisconsin dekat Chicago lah, kat Chicago, kat US lah. Utara. Okey, so memang experience tu memang lain daripada yang lain yang korang pernah lalui. Mesti kata kita tak boleh, tak buat vlog ni, kena buat ni. Betul?
So kita ada dalam 5 episod kita pergi ke ada dekat Egypt kita. Ada post kat YouTube Kiranya yang record ni korang, yang edit pun korang jugalah. Kita dengan adik-beradik lah sebenarnya dekat. Tapi sebenarnya bila perform dekat sana tu, alhamdulillah kan rezeki, tapi macam mana boleh dapat jemputan tu ya? Ya. Kita telah memenangi pertandingan Vans Musician Wanted. Okey. Jadi kita mewakili Malaysia untuk ke Chicago lah. Wakil Malaysia lah kiranya. Kat sana tu kira bertanding lah bertanding. Okey, alright. So kalau cakap penerimaan student-student Malaysia, Indonesia kat sana semua macam mana? Macam mana diorang punya acceptance? Alhamdulillah. Diorang rindu lah ada band Malaysia nyanyi lagu Melayu untuk diorang kan. Kalau ni bukan musim Covid, korang nyanyi lagu Suara Takbir, menangis ramai-ramai kat sana rasanya. Tapi diorang kat sana musim ke tak musim diorang tetap menangis ya. Diorang tak boleh balik. Yelah, kita betul, yang kat sini musim Covid yang tak boleh balik ni kita sedih lebih. Makin kuat pula background muzik tiba-tiba. Okey, so sekarang ni macam bila cakap tentang musim Covid ni, kita tahu banyak kekangan dan sebagainya kan. Jadi untuk korang saya, macam mana korang buat dia jadi menarik? Supaya tak adalah rasa sendu sangat, sedih sangat. Mungkin projek-projek ke depan juga kan. Kita bernasib baik lah, kita adik-beradik. Jadi kita dapat spend time sama-sama. Kita buat benda-benda yang kreatif lah kat rumah. Kita buat muzik, kita buat short film. Buat short film juga? YouTube kami macam-macam. Untuk konten-konten YouTube lah. Kami pun sekarang sedang dalam proses untuk menghasilkan album kedua. Wow. InsyaAllah. Amazing. Bila tu dijangka? Bila? Tapi tahun depan. Nak tahulah Mafiz, kalau contohnya rangkaan album tu kalau nak buat tu dalam musim-musim ni, rasanya sesuai ke untuk nak riliskan tu? Sebab kita dalam fasa PKP kan, orang kurang ada show kat luar apa semua kan. Mungkin agak susah lah dari segi marketing kan, sebab kita jual fizikal. Ya. Jadi kita perlu online. Tapi sekarang semua online. Jadi kita boleh beli order online apa semua. Cuma sekarang ni show semua tak ada kan. Biasanya kami akan jual di gig, show, live show. Sebab orang saya faham perasaan dia bila kita bagi benda fizikal kan. Dia punya siapa yang betul-betul minat muzik dia akan cakap, wah appreciate-nya material dia tangan lah gitu lah macam tu kan. Dia kalau kita beli pakai handphone je dalam tu, dah beli ke album ni? Macam tak dapat pegang tau. Betul. Okey, kami juga tahu anda sebenarnya anak-anak TV3 sebab ayah anda bekerja di TV3 dulu, betul? Ya. Okey, mungkin ada ucapan yang ingin diberikan, dah ada kesempatan ni. Kita lah baru anniversary 36 tahun TV3 sebaya dengan Dayah punya. Hello, tak sampai 36 lagi. Selamat. Boleh sebut nama ayah juga. Boleh sebut nama ayah juga mungkin. Ucapan sikit. Ucapan untuk ulang tahun TV3. Ulang tahun TV3. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk TV3. Tahniah. Alah, comel sikit je. Aduh, dia kata dari ayah kami juga. Okey, ayah namanya siapa ayah? Megat Ahmad Fauzi. Dia ex TV3 lah. Ex TV3 dulu. Saya nampak jeling-jeling tu pandang ayah ke tu? Iyalah. Producer. Kami ada producer kat rumah. Ada yang check kat tepi, ada yang check No wonder lah darah seni tu juga mengalir. Anak-anak boleh edit video, buat video klip, buat arrangement, buat short film. All the best untuk anda, sebab bagi saya kita perlukan lagi ramai bakat-bakat lokal yang boleh pergi international, okey? Terima kasih Mafiz, stay safe, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga kepada abang dan kakak. Abang kakak okey. Kepada semua kru. Tengok umur macam lebih kurang dia panggil kita abang dan kakak Okey, terima kasih banyak-banyak Mafiz. Terima kasih. Alright, okey. Tapi saya betul-betul lah Dayah. Saya rasa betul lah lagu ni memang tak boleh saya dengar. Ya ke? Saya betul rasa sebab tau. Ya ke? Tak apalah, sementara sebab tu kita kena ending dengan bahagia ni. Okey. Okey, Mencari kepahitan dalam kemanisan.
Tak, mencari kemanisan dan kepahitan. Patutlah tak jumpa-jumpa manis. Okey, tak apa. Kepada anda semua, terima kasih banyak kerana menonton Borang Kopi Tiam. Besok akan ada lagi macam biasa Sabtu dan Ahad bersama dengan rakan kita yang lain. Dan thank you yang tengok Facebook Live mungkin di luar Malaysia dan sebagainya. Minta maaf salah silap. InsyaAllah kita jumpa esok, guys. Assalamualaikum.